Kita wajib mempertahankan agama kita. Kita wajib mempertahankan bangsa kita. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada korang yang baru saja melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like and share kepada semua orang agar semua mendapat manfaat daripada segala video-video dan tutorial yang terdapat dalam channel ini. Okey, baik, pada video kali ini saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek jenayat, iaitu menceroboh atau dalam bahasa Arabnya asyal. Apa dia menceroboh ni? Kita tengok dalam keadaan zaman kini, pencerobohan banyak berlaku, baik di rumah. Mencabul juga dikira sebagai pencerobohan, pecah masuk rumah, menceroboh dan mengganggu hak asasi agama, itu juga dikira sebagai menceroboh. Jom kita tengok apa makna menceroboh. Okey, pengertian menceroboh ataupun maknanya asyal. Asyal daripada segi bahasa menceroboh atau mencabul atau melampaui batas. Dari segi istilah, menceroboh bermaksud melakukan pencerobohan atau pencabulan terhadap seseorang sehingga boleh memberi kesan pada diri, kehormatan dan hartanya. Ini banyak berlaku. Terutama dalam keadaan sekarang ini, masalah sosial yang semakin lama semakin buruk. Tengok macam mana pergaulan antara anak-anak kita. Kita tengok bagaimana, contoh kat sekolah sekalipun, bagaimana antara pergaulan lelaki dengan perempuan. Bertepuk tampar. Itu semua benda yang kita boleh anggap sebagai satu yang sangat serius. Sebab apa? Inilah permulaan pencerobohan atau pencabulan. Pencabulan ini bukan hanya berlaku pada perempuan. Ada orang kata, cabul perempuan. Lelaki pun ada dicabul. Cabul, pasal tu kita kena hati-hati. Terutama yang anak-anak murid ni jangan suka-suka sangat campur, bertepuk tampar, pegang sini, pegang sana, pegang situ. Kan? Macam dalam cerita dialog Piramli, dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini. Kita kena kawal pergaulan kita sebab apa? Jika melampaui batas, ia dikira sebagai menceroboh atau mencabul. Itu masalah sekarang kita. Sebab apa? Kita tak mampu untuk kekang, kita tak mampu untuk menghalang pergaulan antara anak-anak di masa sekarang. Begitu juga dengan harta kita. Ini tidak, kita tengok kawan-kawan kita suka-suka hati je. Pensel, pinjam pensel. Mula cakap pinjam, nanti kali kedua ambil je. Kita tengok pensel kau hilang. Mana shaker aku? Mana shaker aku? Itulah berlaku kat sekolah selalunya. Pasal apa? Kita sepatutnya kalau kita faham konsep Islam, kita kena faham konsep meminta izin. Sebab apa? Kalau kita tak minta izin, itu dikira sebagai menceroboh. Macam tu juga sekarang ni kalau kita lihat. Anak-anak muda kan, yang tajuk-tajuk lepas saya dah ajar. Bagaimana adab bertamu. Tidak. Mentang-mentang itu rumah kawan kau, engkau datang rumah, Assalamualaikum, buka pintu. Buka pagar. Assalamualaikum, buka pagar, masuk. Ketuk pintu rumah. Itu mendatangkan ketidakselesaan kepada orang lain. Dan jika andai kata didakwa, itu juga dikira sebagai satu pencerobohan. Itu masalah sebenarnya. Sebab apa? Kita tak faham konsep Islam. Menceroboh ni macam mana? Meminta izin ni macam mana? Sebab apa? Jika salah cara, ia boleh dihukumkan dengan hukuman qisas. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil kewajipan tentang pencerobohan, iaitu asyal. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Famani i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum." Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 194. Artinya, oleh itu siapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Ini sangat berat. Jadi kita kena berhati-hati, kita kena faham konsep Islam, kita kena belajar mengenai konsep jenayat dalam Islam.
Seterusnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, man qutila duna ahli fahuwa syahid, wa man qutila duna malih fahuwa syahid, wa man qutila duna damih fahuwa syahid, faman qutila duna dinih fahuwa syahid. Artinya, sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, maka ia mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan darahnya, iaitu nyawanya, maka mati syahid. Dan siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka mati syahid. Dekat sini Nabi pun dah cakap, barang siapa yang mempertahankan diri dia, keluarga dia, agama dia, maka dia dikira sebagai mati syahid. Jadi kita kena tahu, pencerobohan itu adalah salah dari sisi undang-undang dalam Islam. Kalau kita menceroboh, suka hati awak menceroboh rumah orang, masuk rumah orang, kawan awak keluar, awak pergi masuk rumah, awak pergi tengok, nak tengok TV dia kan, itu juga dikira sebagai pencerobohan. Sama juga kita, anak-anak kita bergaul, kita berkawan, kita bertepuk tampar, kawan, apa khabar, apa khabar. Itu juga dikira sebagai pencerobohan atau pencabulan. Jadi kena ingat, kita kena behave. Kita kena banyak-banyakkan menjaga diri kita. Jangan sampai anak-anak kita maupun diri kita, waimah siapa pun, kita kena jaga diri kita supaya kita boleh menghindarkan perkara-perkara yang lebih buruk. Okey, seterusnya. Jenis-jenis pencerobohan terbahagi kepada 3. Ada 3 jenis pencerobohan dalam Islam. Yang pertama, pencerobohan terhadap diri. Yang kedua, pencerobohan terhadap kehormatan. Okey. Dan yang ketiga, pencerobohan terhadap harta benda. Saya terangkan satu persatu. Kita pergi yang pertama, pencerobohan terhadap diri. Apa yang dimaksudkan pencerobohan terhadap diri? Okey, pencerobohan terhadap diri bermaksud melakukan tindakan liar dengan tujuan untuk membunuh atau mencederakan manusia atau binatang. Sebagai contoh, awak suka-suka datang rumah orang, bawa pisau kat ni. Walaupun niat kita sebagai bergurau, itu juga dikira sebagai pencerobohan, bawa pisau. Main-mainan, tengok-tengok cerita apa Zorro ke cerita Rainbow, bawa pisau. Atau pergi sekolah bawa pisau, anak acah kawan-kawan, ambil kau, main-main. Walaupun niat begitu, itu dikira sebagai pencerobohan. Sebab apa? Niat kita nak bunuh atau mencederakan manusia. Kita gaduh kan antara kawan-kawan kita. Tak puas hati, kau ni asyik kau benar, geram kan. Satu hari, bawa teka besi pergi sekolah. Pasal bawa teka besi? Nak ketuk kepala dia. Kata benjol kan. Contohnya kan. Kita nak ketuk kepala dia. Itu juga dikira sebagai pencerobohan. Sebab apa? Niat kita nak membunuh ataupun nak mencederakan manusia ataupun binatang. Contohnya sekarang ni, ada jiran ni bela kucing. Hari-hari datang naik kereta, tiba-tiba ada kencing kucing. Oh, ni kucing jiran aku ni. Geram. Dan tu hari ambil pisau, bunuh kucing tu. Itu juga dikira sebagai pencerobohan. Jadi kena berhati-hati. Kena ingat, niat tidak menghalalkan cara. Walau bagaimanapun, waimah bagaimanapun, apa yang berlaku, kita kena cari solusi yang terbaik. Bukan dengan cara menamatkan riwayat ataupun kita cuba untuk mencederakan orang lain. Itu benda yang kita kena ubah. Okey, kita pergi kepada pencerobohan yang wajib ditentang. Okey, yang pertama, pencerobohan itu dilakukan oleh orang kafir kerana menjaga kesucian agama. Contohnya orang kafir ini datang ke masjid, dia kencingkan Al-Quran dalam masjid, kencingkan kawasan masjid. Itu juga dikira mencabuli kesucian agama Islam. Di Palestin contohnya apa yang berlaku sekarang. Pencabulan macam mana orang Israel mencabul kehormatan agama Islam dengan cara menceroboh tanah Palestin. Lalu dia membuat sesuka hati, membunuh, merogol, merompak dan sebagainya sehingga kan telah berjaya menakluk negeri Palestin. Itu juga dikira sebagai pencerobohan. Dan yang mana dekat sini darahnya halal dibunuh. Sebab apa? Dia telah mencemarkan kesucian agama Islam. Kena ingat sekarang
kita sekarang tu dah berada di akhir zaman. Orang kafir dulu bukan macam orang kafir sekarang. Orang kafir dahulu, dia menghormati agama Islam. Kena ingat, ada dua jenis kafir. Yang pertama adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang tidak mengganggu orang Islam. Dia menghormati agama kita. Tapi yang namanya kafir harbi ni, yang kedua ni, kafir harbi ini adalah kafir yang sentiasa ingin menggugat agama Islam, mencabar agama Islam, ingin merosakkan agama Islam. Kafir inilah yang tapi Nabi kata darahnya halal dibunuh. Sebab itu kita kena berhati-hati, kita kena berjuang mempertahankan agama Islam. Okey, yang kedua. Pencerobohan itu dilakukan oleh binatang. Bagaimana contohnya anjing sekarang ni datang-datang menggigit kita, datang-datang gigit kita, ataupun anjing itu datangkan ketidaktenteraman orang awam, itu juga adalah dikira sebagai pencerobohan. Yang ketiga, penceroboh mahu mencederakan anggota badan kerana mempertahankan diri. Contoh sekarang ni, kan dalam Islam, tiba-tiba dah datang, ada orang jahat datang nak cucuk awak, nak rodok awak dengan pisau. Takkan kita tak biar je? Islam kata Islam tak suka keganasan, biar je. Cucuklah, cucuk. Tak boleh. Sebab apa? Kita dalam keadaan yang bahaya. Kita wajib mempertahankan diri kita. Bukan kita biar, tak apalah. Kalau kita dah namanya ajalah biar je. Tak boleh. Sebab apa? Dalam Islam kita wajib mempertahankan diri kita. Dah kalau sampaikan bawa pisau, maknanya itu dah kira dalam keadaan terancam, yang mana wajib bagi kita mempertahankan akan diri kita. Okey, yang keempat. Sasaran penceroboh adalah keluarga, anak-anaknya, rakyatnya atau bangsanya, kerana tindak balas ke atas penceroboh itu bagi menjamin keselamatan orang lain. Okey, kat sini amat bahaya. Sebab apa? Jika sasaran ni adalah keluarga kita, diri kita, anak-anak, rakyat kita, bangsa kita, agama kita, maka wajib bagi kita menjamin jiwa keselamatan orang lain. Kalau ia melibatkan agama kita, contoh sekarang ni Malaysia kan, nak minta jauhkan lah. Contohnya Malaysia kan diserang oleh negara lain. Kita wajib mempertahankan agama kita. Kita wajib mempertahankan bangsa kita. Kita wajib mempertahankan agama kita. Sebab itu ya apa yang diwajibkan dalam Islam. Okey. Seterusnya, pencerobohan yang harus ditentang. Orang Islam yang menceroboh orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, mencederakan atau membunuh. Okey, kelonggaran hukum ini iaitu sekadar harus ditentang, bukan menunjukkan Islam bertolak ansur dengan perbuatan pencerobohan, tetapi ianya sebagai suatu usaha untuk menyelamatkan darah orang yang seagama, terutamanya darah pihak penceroboh. Contoh kat sini fahamkan maknanya sekarang ni kita sekarang ini dalam keadaan kita dirompak, contohnya ni pencerobohan Sekarang ni kalau kita tak bagi duit, kita akan dibunuh. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh buat? Bergantung pada keadaan yang mana dibolehkan kita menentang dengan cara yang bersesuaian. Okey, seterusnya. Pencerobohan terhadap kehormatan diri wanita. Ini yang kita melihat acap kali berlaku. Perbuatan di akhir zaman ini seperti rogol, mencabul, sumber mahram ini banyak berlaku dalam keadaan kita sekarang. Dalam keadaan ini yang mana puncanya antaranya adalah tidak menjaga batasan ataupun tidak menjaga syariat kita. Pencerobohan terhadap kehormatan diri wanita, iaitu pencerobohan terhadap kemaluan atau kehormatan tubuh badannya yang boleh membawa kepada pencabulan kemaluan, yakni zina. Maka wajib mempertahankan kehormatan diri dan menentangnya. Ini berlaku, maknanya contoh sekarang ni ia melibatkan benda yang lebih buruk. Contohnya dipegang-pegang kita, tak boleh. Ataupun dilebih kepada benda yang lebih mudarat. Jadi kita sebagai seorang wanita, dari diri sebagai seorang wanita, kena tentang dia dengan sekeras-kerasnya. Okey. Ini tidak kira sama ada pencerobohan itu seorang yang Muslim atau kafir. Kerana tidak ada jalan untuk mengharuskan pencabulan tersebut. Ini penting. Sebab itulah kenapa kita kena ada pendidikan kepada anak-anak. Kita kena ada kesedaran kepada diri kita. Contohnya pada anak-anak murid. Kita tak boleh biarkan orang lain
pegang kita sesuka hati, melakukan perbuatan kata-kata yang di luar batasan berkaitan diri kita, itu tidak boleh dilakukan dalam hubungan sosial. Okey, yang ketiga, pencerobohan terhadap harta benda mudah alih atau tidak mudah alih. Ingat mudah alih bukan handphone kena faham. Harta mudah alih dengan harta yang bukan mudah alih. Okey, jika tujuan pencerobohan itu untuk mendapatkan harta benda dan harta benda itu menjadi milik orang yang diceroboh, maka pemiliknya diharuskan untuk menentangnya atau tidak menentangnya. Ini contohnya lah. Contohnya meragut lah. Ini kita bagi contoh meragut. Contohnya ada kita sekarang sedang diragut. Maknanya sekarang ini harta tu milik kita. Contoh dalam perempuan ada beg tangan. Ada orang jahat meragut kita. Itu dikira pencerobohan. Betul. Jadi sekarang ni kita boleh tentang atau kita boleh tidak tentang. Sebab itu boleh membahayakan nyawa kita. Kalau anda kata benda kita lawan, ia boleh menyebabkan situasi lebih buruk, maka lebih baik kita relakan barang kita diambil daripada nyawa kita tergadai. Kena ingat, harta boleh cari, nyawa tak boleh cari tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Nyawa itu begitu bernilai. Okey. Sekiranya harta yang diceroboh bukan milik orang yang diceroboh, sebab ia hanya sebagai pemegang amanah, maka ia wajib menentangnya kerana harta itu diamanahkan kepadanya untuk dijaga dan dilindungi keselamatannya. Contohnya sekarang ni, kita sebagai seorang pemandu contohnya. Kita bawa kereta syarikat. Contohnya contoh itu dikatakan sebagai harta yang diamanahkan. Kita bawa kereta syarikat. Kemudian ada orang datang nak rompak kereta kita. Itu namanya kita sebagai pemegang amanah, kita hendaklah menjaga dan melindungi keselamatan barang amanah itu. Faham tak? Itu namanya barang amanah. Okey Semua anak-anak murid masih okey lagi? Tajuk kali ni agak berat sikit, tapi saya harapkan semua anak-anak murid masih lagi bersama dengan saya. Masih lagi matanya berkembang-kembang gitu. Kalau anda kata rasa penat, boleh relax-relax kejap, boleh hilangkan lengur-lengur badan. Kita akan sambung semula selepas ini. Okey, seterusnya adalah cara menghadapi pencerobohan. Okey. Sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang tidak perlu dilindungi darahnya, iaitu kafir, maka pihak yang kena ceroboh boleh terus membunuhnya. Contohnya sekarang ni apa yang berlaku di Palestin, yang mana pihak Zionis sekarang ni memerangi orang Islam. Orang yang macam ini kita boleh bunuh terus, tak ada masalah. Sebab apa? Dia orang kafir yang memerangi orang Islam. Ia tidak perlu diberi peringatan atau memulakan tindakan menentang mulai daripada yang ringan kepada yang lebih berat. Sebab apa? Dia orang kafir. Niatnya tidak baik, niatnya ingin menceroboh, niatnya mendatang kemudaratan, maka boleh terus bunuhnya. Itu kalau orang kafir. Okey, yang kedua, sekiranya penceroboh terdiri daripada orang yang perlu dilindungi darahnya, iaitu orang Islam, orang yang dicerobohi perlu memberi nasihat kepada penceroboh. Tetapi jika penceroboh tidak mahu mendengar nasihat, maka pihak yang diceroboh harus membunuhnya. Pihak yang dicerobohi tidak akan dikenakan qisas atau diyah. Qisas ini adalah sejenis hukuman, iaitu hukuman bunuh sebagai pembalasannya. Kalau diyah ini adalah denda. Itu namanya diyah. Itu untuk orang yang Islam. Kalau anda kata ada orang yang menceroboh itulah orang Islam, kita boleh bagi nasihat kepada dia. Tapi kalau tak dengar nasihat, maka pihak yang diceroboh boleh membunuh orang Islam tersebut. Sebab apa? Orang Islam itu berniat tidak baik dan berniat jahat. Okey, yang ketiga, tindakan berperingkat perlu diambil. Yang pertama, haram dipukul sekiranya penceroboh mendengar kata-kata dan rayuan. Contohnya sekarang ini, kita sekarang ni dalam keadaan rumah kita diceroboh. Contohnya ada orang datang rumah, dia diceroboh rumah kita. Contohnya rumah kita, sekarang dia nak rompak rumah kita. Kita pun bagi nasihat, orang tu pun dengar dengan baik. Maka dalam hal ini, penceroboh haram dipukul. Sebab apa? Dia mendengar nasihat dan rayuan kita. Kita nasihat dia, kita tarbiyah dia. Dia pun dengar nasihat dia dengan baik. Okey, dia pun dengar diam. Maka dalam hal ini, penceroboh haram dipukul. Yang kedua,
Haram dipukul dengan cemeti sekiranya dapat diatasi dengan pukul tangan. Cemeti itu benda yang berat. Kalau anda kata sekarang ni boleh pukul dengan tangan, pukul pakai tumbuk ke sebagainya, itu dibolehkan. Tak boleh pukul pakai cemeti. Kalau anda kata ada penceroboh sama kita tumbuk dia jatuh. Tak payah pergi ambil rotan ke cemeti pukul dia, tak payah. Sebab apa? Dalam keadaan dah terkawal. Yang ketiga, haram dipukul dengan tongkat sekiranya dapat diatasi dengan pukul cemeti. Kalau anda kata kita pukul dengan cemeti pun dah boleh kawal, kita haram pukul dengan tongkat. Okey, seterusnya. Haram dibunuh sekiranya dapat diatasi dengan mencederakan atau potong anggota. Sebagai contoh, okey, ada pucuk teman kita pukul dia, kita haram bunuh dia. Sebab apa? Keadaan dah pun terkawal. Melainkan kalau anda kata penceroboh itu bangun balik atau dia tubuh buat benda yang lebih buruk, barulah kita yang terakhir sekali, barulah kita boleh bunuh dia. Itu dalam Islam. Okey? Apa pun sekalipun, kena lihat pada situasi semasa. Jadi kalau anda kata benda itu boleh dikawal, kawallah dengan cara yang paling berhemah. Okey, sekiranya tindakan berperingkat tidak berkesan, maka penceroboh hendaklah dibunuh. Pelakunya tidak dikenakan kisah dan tidak juga dikenakan diah. Sekiranya tindakan secara berperingkat boleh dilakukan tetapi orang yang diceroboh membunuhnya, maka wajib dikenakan kisos kerana ketika itu dia melakukan satu tindakan yang melampau dan perlu bertanggungjawab atas keperbuatannya. Maknanya sekarang ini, benda itu contohnya yang merompak kita tu hanyalah seorang budak, kan? Seorang saja merompak kita, tapi kita ramai. Kita boleh kawal dia, kita boleh pukul dia, tapi kita pergi bunuh dia. Maka tindakan itu dikira melampau dan kita boleh dikenakan kisos. Itu masalahnya. Jadi kena berhati-hati, kawal diri kita, behave diri kita. Kalau anda kata benda itu boleh diatasi dengan baik, atasinya dengan cara yang paling baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada pencerobohan yang dilakukan oleh binatang. Okey, pemilik binatang atau pembawa binatang wajib menanggung kerosakan dengan membayar pampasan, doman, sekiranya binatang tersebut membinasakan nyawa dan harta benda. Ini banyak berlaku dalam keadaan sekarang. Contoh tak banyaklah. Kalau kat kampung-kampung, tiba-tiba mana datang lembu-lembu kan berkeliaran. Ini yang masalah kita. Kita tahu bela lembu tapi tak tahu nak jaga. Dibiarkan lembu-lembu itu berkeliaran di sekitar rumah orang sehingga boleh merosakkan harta benda orang, merosakkan tanaman orang. Datang lembu taman datang tak dijaga, tak dibela dengan baik, merosakkan tanaman kita. Pemilik binatang itu perlu membayar pampasan kepada orang yang dianiaya. Sebab apa? Telah membinasakan harta benda orang tersebut. Yang kedua, sekiranya orang asing menaikkan kanak-kanak tanpa izin walinya atau orang gila ke atas binatang dan kemudian binatang tersebut membinasakan sesuatu, maka wajib ke atas orang asing tersebut membayar pampasannya. Contohnya sekarang ni, ni kira macam tak tahu nak diam. Nampak ada lembu tu elok-elok, lepas tu ambil anaknya, letak atas lembu tu. Lembu ni kalau kita letak benda atas badan dia, digeli. Jadi bila geli, dia boleh bertindak di luar batasan sehingga lembu itu mengamuk dan merosakkan harta benda orang lain. Maka orang yang membuat punca, iaitu ayah kepada anak itu letak atas lembu tu, dialah yang kena bayar pampasan. Jadi kena hati-hati, jangan suka hati buat benda yang di luar batasan. Okey, dan yang ketiga, sekiranya seseorang itu mencocok binatang tanpa izin tuannya dan binatang tersebut merosakkan sesuatu, wajib dia membayar pampasan. Kucing tu elok je, tiba-tiba kau cocok, dia bakar bulu dia, mengamuk dan hingga dia mencakar ataupun dia merosakkan barang orang lain. Jadi yang pemula, yang punca segala-galanya itu, punca orang yang mulakan itu, dialah yang wajib membayar pampasannya. Okey, kita pergi yang terakhir iaitu kesan buruk pencerobohan. Okey, terdapat kesan buruk daripada asial yang melibatkan beberapa perkara. Antaranya, yang pertama kesan buruknya, harta yang dimiliki tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Contohnya, kita mencuri harta orang lain, kita mengambil harta orang lain tanpa izin dia,
maka harta yang kita punya itu tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak dihormati. Orang mencuri, siapa hormat betul? Kan? Itu masalahnya. Yang ketiga, disisihkan oleh masyarakat. Dan yang keempat, malas untuk bekerja. Tahu je mencuri je, tak nak usaha, tak nak cek kerja, mencuri itu hobi dia. Jadi itulah antara kesan buruk dia. Malas bekerja. Bila kita dengan cara mudah kita ambil barang orang, kita ambil hak orang, kita pun dia jadi malas bekerja. Dan yang kelima, hilang rasa kepercayaan dalam masyarakat. Ini penting. Sebab apa? Bila sekali kita dah buat jahat, orang kata apa? Sekali kita ni kalau buat baik, orang tak nampak. Tapi sekali kita buat jahat, orang akan nampak sampai bila. Okey, yang keenam, ekonomi negara menjadi lemah. Yang ketujuh, pelabur asing kurang berminat untuk melabur. Ini penting. Sebab apa? Jika negara itu diceroboh, pelabur asing pun tak berminat negara itu nak melabur. Okey? Yang ke-8, kekayaan negara dikuasai oleh golongan tertentu. Ini pun satu masalah. Contohnya tak payah jauh lah. Contohnya kita tengok Palestin sekarang kan. Bagaimana sekarang ni puak Zionis. Puak Zionis sekarang ini dia telah menawar Palestin dan menjadikan kekayaan negara itu dikuasai oleh mereka. Jadi tidak adil lah. Sebab itulah kenapa Islam ini memandang buruk kepada pencerobohan. Jadi kita jangan menceroboh. Kita jadikan diri kita sebagai seorang yang anti pencerobohan. Kita jadikan diri kita sebagai seorang yang berusaha atas daya usaha kita tanpa mengambil hak orang lain. Yang terakhir ialah hikmah meninggalkan asial. Apa kebaikan dia meninggalkan benda ni? Yang pertama, terpelihara diri kita daripada tindakan liar sama ada dengan tujuan membunuh atau mencerakannya. Jadi kalau kita sekarang ni meninggalkan sifat pencerobohan, dia dapat memelihara diri kita daripada membunuh atau mencerakan. Sebab apa? Kalau itu berlaku, kesannya amat-amatlah buruk. Okey? Yang kedua, maruah diri terjaga dan tidak terbela daripada pemerkosaan, rogol dan sebarang perlakuan sumbang yang lain. Dan kalau kita jaga diri kita, kita dapat elakkan perkara yang lebih buruk berlaku. Okey, yang ketiga, nasab keturunan terjaga dan terpelihara. Sebab apa? Itulah kita kena jaga anak-anak kita. Kalau awak semua sebagai anak murid menjaga batasan antara lelaki dan perempuan, maka kita dapat elakkan benda yang lebih buruk berlaku dan nasab keturunan kita pun akan terpelihara. Yang keempat, hak-hak berkaitan pemilikan harta dapat dijaga. Okey, yang kelima, mengelakkan permusuhan dan persengketaan sama manusia. Okey? Dan yang terakhir, hidup dalam aman dan tenteram tanpa bimbang akan sebarang pencerobohan. Kalau kita sekarang ni hidup aman damai, tak ada aktiviti pencerobohan, tak ada aktiviti kecurian, tiada aktiviti peras ugut dan sebagainya, maka kita akan hidup dalam keadaan yang aman damai, saling harmoni dalam diri kita sebagai seorang Islam. Okey, alhamdulillah. Jadi itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Jadi kita kena tahu pencerobohan ini adalah benda yang dilarang dalam Islam. Pencerobohan itu adalah benda yang sangat-sangat Islam tegah. Jadi jaga diri kita, behave diri kita, dan kita patutnya sentiasa menambahkan amalan-amalan kerohanian supaya kita tidak terjebak dalam aktiviti pencerobohan ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan butang loceng agar semua tidak ketinggalan segala video-video dan tutorial-tutorial menarik dalam channel ini. Oleh itu, Assalamualaikum.